Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke channel Cikgu Khairuniza Zainuddin daripada SMK Tua Indrawangsa Ahmad, Batu Gajah, Perak. Untuk kali ini kita akan sambung bab 6.0 iaitu Malaysia dan Ekonomi Global bagi standard kandungan 6.1 globalisasi, dan di akhir pembelajaran anda dapat menilai kesan pelaburan langsung asing ke atas ekonomi negara. Bagi melihat kesan pelaburan langsung asing terhadap ekonomi di Malaysia, maka kamu perlulah tahu apa itu pelaburan langsung asing. Pelaburan langsung asing bermaksud pelaburan yang dibuat oleh firma ataupun individu daripada luar negara untuk memulakan operasi perniagaan di dalam Malaysia ataupun membeli aset perniagaan di Malaysia. Jadi sebenarnya peningkatan persaingan dan kos di negara maju menyebabkan banyak syarikat multinasional memindahkan operasi mereka ke negara yang membangun seperti Malaysia. Dengan itu, Malaysia telah mengambil langkah seperti dasar mesra pelaburan yang diperkenalkan oleh kerajaan seperti pengecualian cukai, kredit pelaburan dan pelepasan cukai untuk menarik pelabur asing datang ke Malaysia. Okey, terdapat 4 cara pelaburan asing dilakukan. Yang pertama ialah membina kemudahan pengeluaran di negara lain. Yang kedua ialah pengambilalihan syarikat asing. Ketiga, usaha sama dengan syarikat tempatan. Dan yang keempat adalah membuka subsidiari. Terdapat 4 kesan positif pelaburan langsung asing. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ianya merujuk kepada peningkatan keupayaan pengeluaran barang dan perkhidmatan melalui penggunaan teknologi yang canggih yang dibawa masuk oleh pelaburan langsung asing. Maka produktiviti pekerja akan meningkat dengan cara peningkatan kemahiran serta kemudahan kaedah pengeluaran yang baru, di mana penggunaan teknologi dalam aktiviti pengeluaran akan meningkatkan pengeluaran barang dan perkhidmatan dengan menggunakan sumber sedia ada. Kalau kita lihat keluk kemungkinan pengeluaran, ia akan bergerak ke kanan. Okey, yang kedua ialah pindahan teknologi, di mana mereka akan membawa masuk teknologi yang canggih, ya, kemasukan mesin dan jentera, kaedah pengeluaran dan kemahiran serta tata cara baharu akan meningkatkan pengeluaran dan produktiviti pekerja. Pengeluar tempatan juga yang membekalkan bahan mentah akan diberi bimbingan dan latihan serta dikenakan syarat yang ketat oleh pelaburan langsung asing. Maka dengan ini peningkatan mutu bahan mentah dan komponen yang dikeluarkan oleh syarikat tempatan akan meningkat. Ianya meningkatkan daya saing dan imej barang. Kesan positif yang ketiga ialah meningkatkan kemahiran modal insan, di mana pelaburan langsung asing akan menyediakan pelbagai program latihan. Dengan ini produktiviti dan keupayaan pekerja akan meningkat. Dan yang keempat ialah meningkatkan modal pelaburan, di mana lebih banyak modal akan dibawa masuk, menggalakkan pertumbuhan aktiviti pengeluaran dan seterusnya meningkatkan pendapatan negara. Pemilikan ekuiti asing juga membantu firma tempatan yang menghadapi masalah pembiayaan modal.
ya, maka daya saing firma tempatan akan meningkat dengan peningkatan kemahiran pekerja dan penambahan modal. Sekarang mari kita lihat kesan negatif pelaburan langsung asing. Pertama ialah ketidakseimbangan pendapatan. Disebabkan firma asing mempunyai modal yang besar dapat menawarkan upah dan insentif yang lebih baik daripada firma tempatan. Maka dengan ini wujudnya ketidakseimbangan pendapatan memberi kesan yang buruk kepada pendapatan peniaga kecil tempatan. Yang kedua, kemusnahan alam sekitar, ya, di mana mereka mungkin mengeksploitasi sumber alam yang ada menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Dan yang ketiga ialah aliran untung ke luar negara. Ya, firma luar yang melabur di dalam sesebuah negara berhak membawa pulang keuntungan yang diperolehi ke negara asal, ya, akan memberi kesan kepada kadar pertukaran asing dan juga imbangan pembayaran negara. Untuk menguji kefahaman anda, mari kita buat uji minda. Soalan yang pertama, antara berikut penyataan manakah betul tentang peningkatan pelaburan langsung asing di Malaysia? Yang mana yang meningkatkan pelaburan? Okey, yang pertama kita lihat di sini pengurangan pekerja, menyebabkan pengurangan pekerja. Tadi kita kata penambahan pekerja, maka ini dah tentu salah. Pemilikan equity, ini ada, ya, equity. Penawaran ringgit akan bertambah. Kita dah terangkan tadi dia akan menurun. Keseimbangan upah pekerja prima, tadi kita dah sebut dah masalah kesan negatif dari segi ketidakseimbangan pendapatan. Ini juga salah. Jadi jawapannya adalah B. Okey, soalan kedua. Apakah kesan negatif pelaburan langsung asing dari aspek kemusnahan alam sekitar? Di sini kata kunci adalah kesan negatif terhadap alam sekitar, ya. Jadi jawapannya, kalau kamu lihat penggunaan teknologi yang moden, ini bukan negatif, positif, ya. Penerokaan sumber alam yang tidak terkawal. Sumber alam berkaitan dengan alam sekitar. Okey. Peningkatan kemahiran. Ini tidak berkaitan dengan alam sekitar. Persaingan sengit yang dihadapi oleh industri tempatan juga tidak berkaitan dengan alam sekitar. Maka jawapannya adalah B. Betul. Okey, soalan 3. Bagaimanakah kemasukan pelaburan asing dapat menjana pertumbuhan ekonomi yang pesat? Okey, kata kunci di sini kemasukan menjana pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi mesti dikaitkan dengan peningkatan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okey, di sini A, daya pengeluaran yang rendah. Dah tentulah salah sebab di sini rendah. B, penggunaan teknologi yang canggih. Kalau untuk meningkatkan pengeluaran mesti penggunaan teknologi yang canggih. Ditandakan betul. Lihat juga jawapan yang lain, ya. Penurunan dalam pendapatan negara. Kalau pertumbuhan menyebabkan pendapatan negara akan meningkat. Jadi ini salah. Penggunaan teknik pengeluaran yang mundur. Mundur maknanya tak maju pun salah, ya. Jadi jawapannya adalah B. Okey, sekarang mari kita lihat soalan bahagian A pula, ya. Mengapakah pindahan teknologi dianggap sebagai implikasi positif dalam pengeluaran dalam pelaburan asing sesebuah negara? Kita lihat implikasi positif bagi pindahan teknologi, ya. Jadi 4 markah di sini, kita lihat markah, maka perlulah mengapakah mesti beri sebab, lebih kurang 4 huraian, ya.
Okey, contoh yang cikgu beri di sini, teknologi ini melibatkan kemasukan teknologi yang canggih. Huraian kamu membawa masuk teknologi yang canggih menyebabkan peningkatan pengeluaran dan aktiviti pekerja, ya. Jadi pengeluaran tempatan akan meningkatkan mutu bahan. Kenapa meningkatkan mutu bahan? Sebab mereka perlu sediakan bahan mentah untuk syarikat multinasional yang datang ke Malaysia. Jadi bahan mentah tadi mesti disediakan dengan mengikut spek yang dikehendaki oleh pelabur asing tadi. Dah tentulah akan diberi bimbingan untuk meningkatkan kualiti, ya. Jadi huraian seterusnya mendapat meningkatkan daya saing. Dah tentu firma tempatan dapat meningkat daya saing dan imej barang mereka sendiri kerana diberi bimbingan dan latihan oleh syarikat multinasional. Ini adalah contoh soalan bahagian A. Jelaskan kesan pelaburan langsung asing yang berikut. Ketidakseimbangan pendapatan, ini kesan negatif tadi, dan kemusnahan alam sekitar. 3 dan 2 markah, maknanya kalau jelaskan maka berilah huraian-huraian, ya. Yang pertama tu beri 3 huraian, paling kurang 3, dan yang kedua 2 huraian. Ini adalah contoh huraian ketidakseimbangan pendapatan di mana pelabur asing sebuah negara menawarkan upah yang lebih baik, upah dan insentif yang lebih tinggi berbanding dengan firma tempatan, menyebabkan pekerja yang bekerja di firma asing menerima pendapatan yang lebih tinggi daripada pekerja yang bekerja di firma tempatan. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan sesebuah negara, ya. Okey, untuk yang kedua, kemusnahan alam sekitar. Ini adalah contoh jawapan. Yang pertamanya, firma asing akan mengeksploitasi sumber alam yang sedia ada, di mana mereka membuat penerokaan sumber alam yang tidak terkawal dan membawa kepada kemusnahan alam sekitar. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat di sini 5 markah, ya. Alhamdulillah telah selesai tajuk pelaburan langsung asing. Saya harap kamu dapat menilai kesan pelaburan langsung asing terhadap ekonomi di Malaysia. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk dapat video yang terbaru daripada saya. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih like, share dan subscribe.